Okey, saya benarkan Tuan baju biru dahulu, silakan. Saya Syarudin bin Haji Omar dari mewakili Persatuan Bekas Tentera Malaysia. Saya ada satu soalan umum. Seluruh rakyat negara ini tahu tentang wujudnya rasuah dalam apa juga urusan yang berkepentingan. Ini persepsi atau realiti? Ini persepsi dan realiti. Kedua sekali. Masih sukar rakyat untuk tampil ke hadapan, memberanikan diri untuk melaporkan secara resmi kepada pihak-pihak yang berkuasa atas alasan bahawa kehidupan mereka mungkin terancam, takut kerana ancaman dan ugutan. Apakah kaedah-kaedah atau langkah-langkah SPRM sendiri dalam menentukan bahawa rakyat mampu untuk tampil memberanikan diri? InsyaAllah. Undang-undang baru diluluskan, iaitu Akta Witness Protection Program dengan Akta Whistleblower. Dan di dalam akta kita juga kita ada provision atau section yang melindungi pemberi maklumat. Kita kena faham ada dua, satu orang yang memberi maklumat, satu orang yang memberi aduan. Dua yang berbeza. Orang yang memberi maklumat, dia nampak. Tapi dia tak terlibat. Dia tak bagi. Tapi pengadu antara orang yang menerima ataupun orang yang memberi. Kalau dia memberi, dia tak bolehlah jadi pemberi maklumat. Macam mana saya nak bagi maklumat ni, cik? Saya yang bagi dia rasuah, tapi saya tak mau pergi mahkamah. Susah kita. Kita bawa ke mahkamah, kita jumpa hakim. Tuan Hakim, saya nak tuduh dia kerana ambil rasuah. Tapi orang yang bagi rasuah tu tak mau bagi tahu kat Tuan Hakim. Dia nak evidence. Ingat tak? Dia nak keterangan. Sasa orang kena cakap. Oleh sebab itulah kita masukkan Akta Perlindungan Saksi. Akta Perlindungan Saksi, baik, kita akan lindung tuan-tuan. Tuan-tuan nak apa? Kata saya dulu bagi dia rasuah tiap-tiap bulan. Lepas tu nak bagi lagi, okey kita tangkap. Lepas tu nak lindungi. Okey, kita boleh lindung. Kita hantar ke tempat lain. Nak tukar nama? No problem. Daripada Abu Kasim jadi Abu Kasam, okey kita tukar Abu Kasam jadi. Lepas tu kita asingkan. Undang-undang dah diluluskan, insya-Allah. Jadi kepada mereka yang merasakan dia nak bekerja, dia nak berdiri, nak menentang rasuah dan dia akan berhadapan dan dia nak perlindungan, insya-Allah kita boleh sekarang ini. Jadi dengan itu keyakinan masyarakat akan bertambah. Terima kasih. Saya nak tanya. Di wilayah ini ada mesin kuda. Sedangkan lesen tidak keluar. Polis tidak buat tak tahu menang pun. Di mana pegawai risik SPM perkara ini boleh berlaku? Sedangkan ada juga saya dipahamkan satu ketua polis sampai 50,000 pendapatan sebulan daripada hasil kutipan keliling. Tapi di mana pula pendapatan yang 5,000 mana dia nak pandang? Maka jenayah berleluasa, Datuk Seri. Itu saja, Datuk Seri. Berkaitan dengan lesen nombor kuda 50,000 sebulan dan sebagainya. Bukan saya nak salah undang-undang. Tapi undang-undang dalam negara ni, dia tak ada kata orang tu kaya kita kena siasat dia. Tak ada. Kalau ada senang. Undang-undang dalam negara ni kata bahawa kita boleh menyiasat apabila kita suspek ada orang itu terlibat dalam rasuah dan menyebabkan dia mengumpul harta yang banyak. Kalau cik ada maklumat tentang satu OCPD itu ada 5 biji kereta. Saya sampai berapa tahun, 2 biji pun terkial-kial. Satu tu pun second hand beli. Kalau dia ada 5 biji, tapi kalau 5 biji second hand janganlah refer kat kita. Kalau ada biji yang mahal-mahal belaka, yang nampak apa semua, bagi kat kita. Tetapi, seperti saya katakan tadi, saya terangkan berapa susahnya kita nak dapat. Dalam kes macam ni tadi, kalau betul, makna kata, kita kena tengok sama ada betul ada tomahan mengenai rasuah ke atas dia atau tidak. Kita nampak, wah ini apa? Judi berleluasa. Judi berleluasa. SPRM tak ada kuasa untuk menutup pusat-pusat judi di Kuala Lumpur. Kalau ada, senang kita buat kerja. Kun fayakun. Tutup! Kita kata, tak boleh. Yang pentingnya, kalau ada, sejauh mana, kalau tuan-tuan tahu, bagi tahu maklumat kepada kita. Tetapi yang paling penting tuan-tuan, sebenarnya ini saya nak bagi tahu ni, kita ni sebabnya dalam negara kita selalu melihatkan apabila rasuah SPRM. Tuan-tuan ingat tak masa zaman komunisme dulu?
Adakah ATM Angkatan Tentera Malaysia telah berjaya membunuh semua komunis dalam negara kita? Disebabkan Angkatan Tentera ataupun sebab seluruh masyarakat, daripada pemimpin politik sampailah ustaz, sampai mak bapak kita, kalau kita jahat, jangan jahat macam komunis. Apa makna dia tu? Keseluruhan masyarakat bertindak untuk memeranginya. Bukan kerana oleh satu agensi, tetapi bila rasuah, oh, SPRM. Semuanya SPRM. Terbelenggu di atas kepala kami, tuan-tuan. Besar rupa-rupanya. Stresnya tak terhingga. Dulu hitam sikit, sekarang banyak sangat dah putih dah. Tuan yang baju biru tadi kita berikan. Okay. Soalan saya ialah menyentuh mengenai isu Teo Beng Hok. Nampaknya isu ini, kes ini telah berlanjutan lebih daripada setahun. Kenapa sampai sekarang masihlah tiada keputusan yang utama? Terima kasih. Okay. Teo Beng Hok. Teo Beng Hok tu jawapan tu yang boleh jawab hakim. Kita pun kita serupa, kita nak cepat-cepat habis. Apa yang hukuman ke atas kita yang nak beri ataupun ketetapan nak beri, kita terima dengan reda. Kita juga manusia, kita tidak mahu manusia mati. Kita juga mempunyai anak, kita juga tidak mahu terasa, kita terasa apabila kehilangan anak. Dan kita tidak mahu pegawai kita sekiranya ada yang tak bertanggungjawab perbuatannya luar. Kalau betul ada, kita ambil tindakan. Dan kita nak cepat, sebab kerja kita banyak. So, kita serupa abang kata Elicat. Ya, pandangan you, pandangan Cik, dengan pandangan saya sama. Kalau boleh cepat habis. Tapi nak tahu kenapa dia panjang, saya tak boleh nak jawab. Itu hakim lah yang jawab. Hakim dengan orang-orang yang ada. Sejauh manakah SPRM kuasa yang ada, di mana ikan kecil jadi mangsa dulu pada ikan besar. Ikan jerung ni senang lari. Seperti pepatah katalah, harimau mengaum, binatang lain lari. Bila gajah besar berlalu, gelim pun tidak. Yang gajah berlalu semua orang tak buat apa tu, apa maksud dia? Maksud dia orang-orang besar lalu kadang ni dia fikir, melibatkan aku nanti, kuasa aku nanti dalam pengarah nanti kena lucut ke? Okay. Soalan saya begitulah. Saya nak tanya tuan-tuan, ikan jerung mana yang kita tak siasat? Betul, realiti dia apa dia? Kita ingat tak siasat, sebab kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kita ingat kita tak siasat. Ini soal maruah orang. Nak kita perheboh-hebohkan satu benda yang belum pasti? Biarlah undang-undang tu mengambil. SPRM sekarang ini ada 5 komiti, tuan-tuan. Tidak ada satu jabatan kerajaan di Malaysia ini setelus SPRM sekarang ini. Ini SPRM, bezanya SPRM dengan BPR. Saya terangkan sikit panjang ni, sebab apa nak bagi tahu supaya tak confuse lagi, tak persepsi lagi. Dia faham dia realiti. Pertama, ada satu jawatan kuasa dalam SPRM yang dinamakan Panel Penilaian Operasi. 7 orang bukan pegawai kerajaan, orang yang bebas, tak dibayar gaji kerajaan, dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong untuk memantau siasatan-siasatan SPRM. Orang-orang ni semua profesional. Hingga ke hari ini, siapa saja yang report, kita siasat. Dan apabila kita siasat, kita tak tuduh, kita bentang dekat dia. Dan mereka ini mewakili masyarakat. Mewakili tuan-tuan, mereka mempunyai integriti yang tinggi. Sebab dia tak dapat gaji pun. Takkan dia nak menggadaikan maruah diri dia. Jadi, mekanisme ini dibuat untuk mengelakkan ataupun menjernihkan persepsi masyarakat sama ada kita pilih bulu dalam pendakwaan ataupun siasatan. Saya rasa menjadi ketua Pesuruhjaya sekarang ni jauh lebih susah daripada menjadi ketua Pesuruhjaya sebelum SPRM. Jawatan kuasa 1 di parlimen tu, 3 daripada pembangkang, 3 daripada kerajaan. Bulan Mei yang lepas, tak silap saya, 4 jam saya kena jawab dekat sana. Kena grill ni, kena